Metro. Hak ni cara ke lepas semaya kan biasanya orang kita sapu muka. Dia baca Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Bismillah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhab Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Ini ya. Ada ke tidak? Jadi dia sebut sini kitab karangan Syekh Daud Al-Fatani ada sebut begitu. Ada sebut. Adapun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan dibacanya. Dan begitulah seterusnya. Ini ada dalam kitab Syekh Daud Fatani. Dia sebut sini dalam Muniyatul Musalli. Dalam musalli orang kita panggil kan, kitab musalli. Jadi setara mana kedudukannya, ada orang tanya ni. Selepas saya ingin bertanya, adakah hukum seorang melakukan solat selepas memberi salam ke kanan dan kiri dia tidak menyapu tangan ke muka? Amalan seperti itu dari mazhab yang mana? Hak tak sapu muka. Itu pertanyaan dia. Jadi dia tak rayak dalam ni, dia tak rayak mazhab mana hak tak sapu muka tu. Cuma dia rayak hak sapu tu. Hak sapu tu ada dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani. Sebenarnya cerita hak ni hak sapu ni bukan dalam kitab Syekh Daud saja. Dalam Azkar Imam Nawawi pun ada. Dalam Azkar Imam Nawawi, dalam Amalul Yawmi wal Laila Ibnu Sunni pun ada hak ni. Cumanya dia ada dalam kitab ni tidak semesti seadanya. Ada tu ada lagu mana? Setara mana kedudukannya? Itu benarnya. Yang dibahas tu yang jadi khilaf tu sebenarnya bukan perkara hak ni saja yang khilaf ni. Banyak lagi hak lain. Hak masalah letak tangan tu pun bukan main banyaknya kan? Lepas tu hak akak tangan macam-macam lah. Dalam sembahyang ni bukan hak ni. Hak ni salah satu. Dan hak ni sebenarnya betul dah dijawab ni. Maknanya hak ni tak ada kena-mengena dengan sah ke sembahyang kau tidak, sebab dia sudah sembahyang dah. Syekh Daud pun kata selepas sembahyang, maknanya tak termasuk dalam sembahyang hak ni selepas. Betul dah hak tu. Dan hak yang menjawab ni pun tak ada apa dah, betul dah. Cumanya hak sunat, hak selepas sembahyang ni ada ke tidak? Setara mana? Di sini ada beberapa pendapat lah. Orang yang terima tu dia pegang dengan hadis hak sani lah. Dalam Sunan Sa'id bin Mansur ada sebut, begitu juga dalam Bughyatul Mustarsyidin ada sebut. Tetapi kalau kita mengaji cara hadis ni, orang yang mengaji cara hadis ni, dia tidak tengok kata hadis kan? Selalu. Tidak, telah selalu. Tidak. Sebab ubah lah juga ubah kan? Kita tak boleh orang tu keping ubah, orang ni keping ubah nak terang belakang. Tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Ubah pun betul ubah, tapi sesuai ke tidak dengan kita? Orang lain, kalau kata orang lain siap, orang lain, kita banyak perkara lagi yang kena kaji kan. Sebab tu kalau dalam perkara lain orang kaji, hak ni pun sepatutnya begitu juga. Setara mana benda tu. Jadi kalau mengikut ulama-ulama hadisnya, kedudukan hadis ini ialah dhaif jiddan. Dia tidak termasuk dalam maudhu', dalam falsu, hadis falsu tidak, tapi dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni mengikut ulama, ulama hadis dia tak boleh pakai, tak sih. Dengan sebab itu kalau kita tengok kitab-kitab hak besar, hak tidak dia mari hadis lah, tak ada. Kitab Imam Ghazali sekalipun Ihya tu, kalau nak kira banyak perkara hak dia sebut orang lain tak sebut, tapi hak ni tak ada. Dan banyak lagi kitab-kitab fiqh lain tak ada sebut hak ni. Dalam Syafi'i sendiri pun, maknanya bukan semua pengarang kitab Syafi'i itu ada sebut benda ni. Ya, dia tidak sebut sebagai sunat kau molek kau apa. Dia kira dah lah tu. Dia tahu dah lah kira-kiranya. Mana hadis ini hadis dhaif jiddan. Dhaif jiddan ini makna mengikut ulama tak boleh. Ulama tak saya pakai itulah. Yang kata tak boleh. Hadis dhaif ni kalau boleh ikut pun dhaif saja boleh. Kalau dhaif jiddan tak boleh. Dhaif jiddan ni kita nak anggap itu hadis, nak anggap boleh pahala, tak boleh. Cuma tak tahu serah Tuhan. Tapi kalau hadis ni sahih, kita boleh. Ni dapat pahala, kita ingat nak pahala, tak apa. Tapi kalau hadis dhaif jiddan ni kita tak boleh.
yakin dengan sepenuhnya bahawa ini Nabi ada kata. Tak boleh. Salah kalau buat lagu. Ini mengikut keterangan ulama. Tak boleh. Dan kita nak pakai tu dengan ingat boleh pahala. Tak boleh. Lepas tu buat geriahkan lagu tu. Situlah timbulnya. Jadi setengah-setengah orang dia kata orang kita ni satu masalah juga. Sudah ditanam gitu kan. Apabila nampak tak serupa sikit Wahabi selalu. Dia kata hak ni dia tak jawab ni. Mazhab mana kan? Dia tak jawab. Umumnya orang duduk kata kalau tak serupa dengan orang ramai Wahabi selalu. Tidak, ini bukan masalah Wahabi. Sebenarnya dalam kitab fiqh Syafi'i sendiri pun bukan semua sebut benda ni. Apa sebab tak sebut tu? Sebab ada sadilah. Dari segi penilaian. Hak ni kata boleh lagi. Hak ni kata tak boleh. Kalau secara ni tak boleh. Itulah benda. Dalam mazhab lain lagu lain. Jangan pula kita apabila kita buat ni, tadi kan kaedah kalau hadis dhaif jiddan, lagu mana kedudukannya, kita kena duduk setara mana. Kita tak boleh anggap namun kan kita pergi Mekah, kita pergi mana-mana tengok orang tak buat gitu, kita kata tak sepenuh. Tak kena dah lah tu. Kita buat kesimpulan berdasarkan hadis dhaif jiddan, nak kata orang tak sempurna. Kita ni pula silap. Tak boleh. Paling tinggi boleh buat sendiri, tak boleh kata kat orang. Orang tak buat pun kita tak boleh kata dia tu kurang. Tak boleh. Yang kita takutnya bila duk ajar buat sangat ni, kita akan menganggap orang tak buat tu kurang, tak sempurna, tak ngaji molek. Jadi kita ni hok ngaji molek. Hok tu kita bimbangnya. Nak buat tu sekadar tak adil lah. Kena lagu tadi. Tak boleh anggap ini daripada Nabi SAW dengan yakin, tak boleh. Anggap nak pahala dengan hak tu, tak boleh. Lepas tu untuk apa? Nak buat tu dah tak ada pahala, tak boleh nak harap. Jadi orang ramai tak ada asal orang ramai buat lah. Kita kata ramai tu kita tengok sini. Kalau kita tengok luar negeri tu, mana ramai lagi. Orang Islam ni kan ramai dalam dunia ni. Mana ramai hak buat dengan tidak buat. Kalau tengok pula. Jangan tengok Malaysia ni. Nescaya kita akan dapati ramai hak tak buat. Kalau luar, orang-orang hak ada pengalaman pergi ke luar negeri, dia boleh tahu mana. Kalau pergi ke Mekah saja pun boleh tahu dah. Hak di Mekah tu bukan semua Wahabi. Hak mana pergi tu rata negeri tu, daripada rata negeri boleh tengok. Di situ. Jadi kita tidaklah kata nak kuat sangat benda ni. Siapa nak jadi balas tak kenalah benda lagu ni. Tetapi bagi sayanya hak lebih kuatnya tak ada. Sebab tu dalam kitab-kitab besar fiqh Syafi'i pun tak ada. Muniyatul Musalli ni bagus, kita orang lebih juga. Tetapi kalau nak banding dengan hak lain-lain, jangan kita lupa kepada hak lain-lain tu. Jangan tengok hak tu saja. Kitab Muniyatul Musalli ni hak paling ideal kau dalam bab semaya ni. Pada saya tidak gitu. Supaya juga kalau orang hak lebih nak alah ke sana, dia kata hak Albani. Sekala-kalanya Albani. Kalau tanya saya, hak tu hak ideal, hak paling baik dah kau. Tak boleh dah kau lagu lain. Tak juga. Berapa banyak hak dalam Albani, walaupun dia tu ahli hadis, ulama hadis, dia tidak sebut. Dia ambil hak mana dia pilih. Hak dia berasa bagi dia lebih molek. Bukan bermakna hak dia tidak sebut tu tak ada dah. Tengok dalam kitab hadis ada lah. Dalam kitab hadis ada lah. Gitu. Jangan kita duduk gantung dengan satu kitab. Apa lagi kitab Muniyatul Musalli tu, dia tidak pakai semua hadis dah. Dia tidak berpandukan hadis. Maknanya kalau nak kira dari segi berpandukan kepada hadis tu lebih lagi hak Albani ni, sebab dia lebih merujuk kepada hadis. Hak ni banyak pendapat dan Syafi'i saja. Hak Syafi'i saja. Hak mazhab lain tak lagi. Dalam Muniyatul Musalli tu dia cerita hak mazhab Syafi'i, semaya mengikut cara Syafi'i. Mazhab lain berapa banyak lagi orang tulis. Dengan sebab itu kita kata tidak segala-galanya ada dalam tu. Kena tengok banyak kitab fiqh Syafi'i ni kan. Fatul Wahhab hak besar, Iqna hak besar. Lepas tu kalau hak campur-campur macam Ihya Ulumuddin, ada ke sebut? Tak ada sebut. Lepas tu hak dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, dia kata ada dalam Sunan Sa'id Mansur. Tak ada. Hak adanya dalam Azkar Imam Nawawi. Dan dalam Azkar tu Imam Nawawi dia tidak tahqiq dari segi takhrij, dari segi hadis gapo kedudukan
tentara mana, tak ada. Jadi orang kita hak tidak mengaji ni dia keliru. Bila ada dalam kitab orang ulama yang terkenal tu habis tak apa dah. Tak kena tu lagu tu. Kitab takhrij hadis lain, tahqiq hadis lain, kitab mengumpulkan hadis saja lain. Dengan sebab itu kita kata kalau kita pergi kat doktor kan payahlah kalau dengan dia. Tak sah dia kata beli hak tepi jalan tu. Hak ni orang bisa dah juga. Bisa pun tak sah lah kata dia. Payahlah dulu kalau pergi dekat dia kan. Tapi kalau nak ikut serah kita memang mudah lah. Tapi kena ingat akibat dia tu. Ada kalanya akibat dia tu tidak baik. Sebab tadilah sekurang-kurangnya bila kita tengok orang tidak buat lagu tu, kita kata dia kurang, dia tak pandai, dia tak mengaji cara sembahyang. Padahalnya hak tu bab gapo? Itu benar. Itu panjang wallahu a'lam. Sekat itulah.